Pengecualian bayaran tol kepada pengguna lebuh raya sempena Tahun Baharu Cina. Permohonan daftar pekerja asing menerusi program rekalibrasi tenaga kerja akan dibuka semula. Assalamualaikum dan salam perpaduan edisi Rabu 18 Januari 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur mengisi paparan 1 jam petang ini. Terus setia bersama berita wilayah. Saudara, pengecualian bayaran tol bakal diberikan kepada pengguna lebuh raya seluruh negara melibatkan semua kelas kenderaan pada 20 dan 21 Januari ini sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara itu berkata pengecualian bayaran tol selama 2 hari itu akan melibatkan peruntukan RM40 juta. Jadi untuk itu Menteri Kejaraan Raya dan Menteri Pengangkutan telah mengambil inisiatif berbincang dengan syarikat konsesi dan setuju supaya ditiadakan tol bagi 20 dan 21 hari bulan. Jadi untuk memudahkan kenderaan ramai yang akan pulang ke kampung, bukan saja Cina tetapi juga Melayu, India, semua yang lain akan bersama-sama. Datuk Seri Anwar turut menasihatkan orang ramai yang memulakan perjalanan masing-masing bagi menyambut Tahun Baharu Cina supaya berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet, Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan meneliti untuk menambah jawatan Hakim Mahkamah Tinggi untuk Sabah dan Sarawak. Keperluan itu susulan peningkatan jumlah kes dan perkara itu merupakan antara cadangan yang dikemukakan pada mesyuarat tersebut. Dikemukakan juga cadangan mengenai penambahan jawatan Hakim Mahkamah Tinggi untuk Sabah dan Sarawak. Jadi kita berikan sedikit keutamaan. Pertamanya penambahan jawatan-jawatan kerana meningkatnya kes-kes di Sabah dan di Sarawak. Dan keduanya tentang keperluan melihat kedudukan bangunan mahkamah di Sabah Sarawak yang ada dikesan agak daif. Perdana Menteri menjelaskan proses pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi untuk Sabah dan Sarawak perlu dirujuk kepada yang di-Pertua Negeri masing-masing. Mesyuarat turut bersetuju supaya kerajaan melihat kedudukan bangunan mahkamah di Sabah dan Sarawak yang ada dikesan agak daif. Bermula 27 Januari ini, para majikan boleh membuat permohonan untuk mendaftar pekerja asing menerusi program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0. Program yang tamat pada 31 Disember lepas disambung semula hingga hujung tahun ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, 8 sektor dan subsektor terlibat adalah perkilangan, pembinaan, perlombongan dan kuari serta pengawal keselamatan. Selain itu, sektor perkhidmatan, pertanian dan perladangan turut dibenarkan termasuk satu sektor baru yang ditambah iaitu sektor pembantu rumah asing. Dan majikan boleh mendaftarkan maklumat pekerja mereka secara online di dalam sistem immigration iaitu http immigrationonline.imi.gov.my seperti mana kita boleh lihat di skrin.
Selepas majikan mendaftar, mereka akan mendapat satu tarikh sistem temujanji online dan Immigration memohon kerjasama semua majikan untuk datang pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Ini untuk mengelakkan berlakunya kesesakan dan juga untuk membolehkan Immigration memproses permohonan mereka dengan lebih cepat. Beliau juga turut mengingatkan majikan untuk berurusan terus dengan pihak Immigration kerana tiada orang tengah atau pihak lain yang dilantik untuk melaksanakan program tersebut. Justru pihaknya akan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mana-mana pihak yang didapati menjalankan aktiviti dan kegiatan berkaitan pelaksanaan program tersebut. Polis Kelantan menerima lebih 100 permohonan daripada pengurusan sekolah untuk mendapatkan khidmat pengawal pengiring bagi tujuan keselamatan ketika urusan pengeluaran wang bantuan awal persekolahan di bank. Permohonan dibuat Guru Besar bagi Sekolah Kebangsaan SK dan Pengetua untuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK dari semua daerah. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun memberitahu kesemua permohonan sedang diteliti dan setiap kelulusan adalah tertakluk kepada keperluan semasa. Badan beruniform UMK dalam program engagement ada kita panggilkan pengawal pengiring, ada juga kita gunakan MPV dan sebagainya. Itu terpulang pada Ketua Polis Daerah. Tak ada tim khas yang hanya peruntukan untuk escort ni, tak ada. Kita mengambil perhatian lah. Mana bukan saja sekolah, agensi-agensi lain pun ada yang memohon untuk mendapatkan khidmat escort ini. Dan pihak polis akan membantu dan melihat, mengkaji risikonya bagaimana. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Zaki menjelaskan perkhidmatan pengawal pengiring tidak tertumpu kepada golongan tertentu sahaja, malah turut diberikan kepada pelbagai pihak dengan keutamaan diberikan berdasarkan tahap risiko keselamatan. Justru itu, beliau memohon supaya mereka yang ingin mendapatkan khidmat berkenaan mengemukakan permohonan awal bagi memudahkan pihaknya membuat perancangan. Johor Corporation J Corp sedang merangka perkembangan portfolio pembangunan industri dan perbandaran bahagian pelaburan hartanah anak syarikat miliknya J-Land Group Sdn Bhd JLG. Ini disokong rekod pelaburan memberangsangkan JLG yang berhasil mencatat pelaburan terkumpul sebanyak 45.6 bilion ringgit tahun lalu. Presiden dan Ketua Eksekutif J Corp Datuk Said Muhammad Said Ibrahim berkata, strategi dirangka bukan sahaja melibatkan hartanah berkualiti dalam negara, malah pasaran antarabangsa. Ke arah itu, JLG akan menjalin kerjasama dengan pemain industri bagi mengenal pasti dan memanfaatkan teknologi baru dalam sektor hartanah dan infrastruktur. Beliau berucap pada majlis pelancaran JLG yang disempurnakan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi di Johor Bahru. Ini disifatkan masa paling sesuai untuk merintis bidang pertumbuhan baru dalam sektor hartanah seiring perkembangan di peringkat serantau. Hampir 4,000 golongan B40 bakal memanfaatkan klinik amal percuma KAP yang kini beroperasi di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Usaha tersebut dibiayai Badan Bukan Kerajaan NGO, Yayasan Amal Medicare YAM dan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM. Selain perubatan dan penjagaan kesihatan asas, turut disediakan khidmat pembedahan kecil yang diperlukan komuniti yang kurang berkemampuan. Titah Pengerusi BSMM Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, 16 klinik akan beroperasi di seluruh negara secara berperingkat. Merah pun merayakan tahun 75 tahun, ulang tahun ke-75. Jadi ini satu inisiatif yang baru dalam sejarah kami. Dan kami berasa gembira dapat bekerjasama dengan MA Edicare. Terdahulu, baginda melancarkan KAP cawangan kedua di Jalan Ipoh. Hadir sama Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad dan Pengerusi YAM Tunku Datuk Yaakob Khaira. Pelantikan
ahli politik bagi jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC di Perak berdasarkan penilaian kelayakan, pengalaman serta kemahiran dalam bidang tertentu. Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Mohamad berkata penilaian itu menjadi elemen utama dalam memilih ahli politik menyertai GLC. Seperti mana di peringkat federal juga, iaitu orang yang dilantik ini adalah orang-orang yang pada pendapat kita mempunyai kelayakan. Katakanlah dia nak letak sebagai lembaga pengarah LAP contoh dia kan. Dia ada background sebagai jurutera, pada waktu yang sama dia adalah orang politik. Okey, itu maksud dia. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada program Teduhan Kasih Anak-Anak Perak di Ipoh. 120 anak-anak yatim yang kematian ibu bapa akibat COVID-19 dipilih menerima sumbangan keperluan persekolahan daripada kerajaan negeri. Baik saudara, menyentuh perkembangan lain, Datuk Seri Sa'arani memaklumkan kerajaan negeri telah mengarahkan Jabatan Mineral dan Geosains serta Jabatan Kerja Raya untuk melakukan siasatan terhadap insiden gelongsoran tanah yang dikesan berlaku di Pos Dipang dekat Kampung Sahum, Kampar. Yang itu kita sudah pun minta JMG, JKR dan pejabat tanah terlibat termasuk Jaguar untuk melihat sejauh mana seriusnya landslide itu. Sama ada dia disebabkan oleh hujan, waktu hujan, atau disebabkan oleh berlaku penggundulan tanah, dan sejauh mana dia serius dan perlu dibuat pembaikan. Rabu lepas, susulan hujan lebat di Kampung Sahum telah mengakibatkan berlakunya gelongsoran tanah selain menyebabkan 91 penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sahum. 6 lokasi utama kerap berlaku kemalangan di Perlis menjadi tumpuan Op Selamat 19 bermula hari ini hingga 27 Januari. Ketua Polis Negeri Datuk Surina Saad berkata antara laluan terlibat ialah Jalan Changlun ke Kuala Perlis, Jalan Kangar Alustar dan laluan antara Kangar ke Padang Besar. Seramai 106 pegawai dan anggota terlibat dalam operasi termasuk sekatan jalan raya dan rondaan sepanjang Op Selamat 19. Kesemua daripada tahun 2021 ke 2000 perbandingan 2022 semua kemalangan meningkat. So untuk Op Selamat kali ini kita harap kita dapat memberi advokasi lah kepada masyarakat negeri Perlis ni supaya lebih mematuhi undang-undang dan sentiasa memperbaiki kenderaan masing-masing supaya dalam keadaan yang elok dan untuk dibawa. Dan saya tengok masalah utama di negeri Perlis ni, kita tengok pemandu motosikal banyak yang tak pakai topi keledar dan selalunya dia orang melawan arus dan sebagainya. Itu benda-benda kecil yang perlu kita ubah dari segi mentaliti. Beliau menyatakan demikian program advokasi keselamatan jalan raya dan pencegahan jenayah serta pelancaran Op Selamat 19 peringkat kontingen Perlis di Sekolah Kebangsaan Sri Tunjung Berseri. Di Pulau Pinang, seorang pemandu van dihukum penjara 10 hari dan didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Butterworth selepas mengaku bersalah memberi suapan RM200 kepada seorang anggota polis pada Jun 2021. Hakim Zul Hazmi Abdullah turut mengarahkan tertuduh M. Kalais Hassan, 53 tahun, di penjara 5 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di lorong perusahaan 4 di hadapan sebuah kilang di Bukit Tengah seberang Perai Tengah Pulau Pinang pada 5.10 petang 28 Jun 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 17-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009-Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Afika Liana Rozman manakala tertuduh tidak diwakili peguam.
Pemanasan rintangan sehingga mencetuskan sumber api dipercayai punca kebakaran 2 unit gudang kilang Kitar Semula di kawasan perindustrian dekat Sungai Petani Kedah semalam. Penolong Pengarah Bahagian Penyiasatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah JBPM, Penolong Kanan Bomba 1 Amran Jusoh dalam kenyataan memaklumkan kebakaran dipercayai bermula di Blok D yang menyimpan plastik Kitar Semula. 95% plastik Kitar Semula seberat 200 tan di Blok D terbakar, manakala api yang merebak ke sebuah gudang lagi di Blok C 5% terbakar. Gudang berkenaan menyimpan 700 tan kertas Kitar Semula. Siasatan awal kebakaran bermula semalam dan hari ini diteruskan dengan menggunakan unit pengesan anjing K9. Dalam kejadian yang dilaporkan menerusi pusat panggilan MERS 999 pada 5.18 minit pagi, 3 anggota bomba cedera ringan dan salah seorang cedera di kaki akibat ditimpa timbunan kertas ketika melakukan kerja-kerja pemadaman. Baik saudara, untuk laporan cuaca semasa kita terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad. Silakan Anis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca kita pada hari ini dengan melihat kepada amaran hujan lebat berterusan kategori waspada peringkat pertama yang akan bermula dari 19 sehingga 21 Januari nanti, melibatkan daerah Pekan dan Rompin di negeri Pahang, juga melibatkan daerah Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru bagi negeri Johor. Manakala bagi peringkat kedua pula, amaran ini dijangka bermula 20 sehingga 22 Januari nanti, melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga daerah Kuantan di negeri Pahang. Oleh itu, rakyat tempatan diminta untuk sentiasa berhati-hati dan cakna dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan juga pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini sedang berkuat kuasa sehingga 23 Januari nanti, melibatkan kawasan perairan Tioman, Samui, Pungguran, Kondor, Reef Sop, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Amaran ini juga melibatkan kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan bahagian tengah, pedalaman dan utara di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai-pantai barat di negeri Sabah. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik saudara, untuk perkembangan dari Sabah, kita langsung bersama Anicia Dolis dengan antara fokus kerajaan negeri adakan mesyuarat kabinet pertama. Terus saja bersama dengan rakan penyampai untuk laporan penuh. Silakan. Ya, dia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor hari ini mempengerusikan mesyuarat pertama Kabinet Negeri yang diadakan di Menara Kinabalu selepas melakukan rombakan dengan melantik beberapa menteri baharu minggu lepas. Mesyuarat dihadiri 3 menteri baharu iaitu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu dan Menteri Pembangunan Perindustrian Fong Jinze. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri 3 yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Shah Helmi Yahya serta Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim yang bercuti sakit sejak tahun lepas. Mesyuarat Kabinet pertama ini juga dihadiri Timbalan Ketua Menteri 1 yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Timbalan Ketua Menteri 2 dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Arif dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Aaron Angin serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung. 1.5 juta ringgit peruntukan khas kerajaan negeri diagihkan kepada lebih 200 persatuan Tionghoa di Sabah sepada Tahun Baharu Cina 2023. Peruntukan tersebut meningkat 500,000 tahun ini berbanding tahun lepas sejumlah 1 juta ringgit. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Roland Chia Ming Shen berkata peningkatan dana ini membuktikan komitmen Datuk Haji G selaku Ketua Menteri dalam menghargai dan menyantuni rakyat pelbagai kaum di Sabah. To all of the 73 state dun in Sabah, dan ini pemberian ini kepada semua persatuan yang ada aktiviti tarian kepala singa. So ini adalah ilham daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk memberi sumbangan kepada masyarakat Tionghoa. So Yang Amat Berhormat Menteri memang seorang pemimpin yang prihatin. Apabila Tahun Baru Cina, mereka adalah satu kira pemberian khas lah. Beliau ditemui RTM dalam majlis penyerahan Kepala Singa kepada Dewan Perniagaan Cina di Kota Marudu dan Kudat. Membuka lembaran Tahun Baharu 2023, Petroleum Nasional Berhad Petronas Sabah terus memperkasa kerjasama dengan pengamal media di negeri ini melalui penganjuran majlis ringkas bersama media sempena sambutan Tahun Baru Cina yang diadakan di Kota Kinabalu. Ketua Petronas Sabah dan Labuan Siti Ayu Abdul Wahab berkata penganjuran program antara lain sebagai medium dalam mengeratkan hubungan dua hala yang sedia terjalin antara Petronas dan media. Berucap dalam majlis ini, Siti Ayu turut menzahirkan penghargaan atas sokongan media di negeri ini khususnya dalam menyampaikan usaha dilaksana Petronas demi manfaat rakyat di Sabah. Beliau berharap golongan media terus memainkan peranan dalam membantu menyebarluas pelaksanaan pelbagai program yang bakal dianjurkan Petronas sepanjang tahun ini. Selain berharap kerjasama tersebut dapat dikekal dan dipertingkat dari semasa ke semasa untuk manfaat kedua-dua pihak. Majlis ringkas ini dihadiri lebih 50 pengamal media tempatan antaranya RTM Sabah bernama Awani Daily Express, Utusan Borneo dan Sinchu Daily. Turut hadir Presiden Persatuan Wartawan Sabah Datuk Mugunten Vanar. Golongan B40 disandarkan menzahirkan ucapan terima kasih dan bersyukur dengan usaha kerajaan perpaduan yang meneruskan pemberian sumbangan tunai rahmah STR yang mula diagihkan secara berperingkat semalam. Bantuan STR disifatkan sebagai keprihatinan kerajaan kepada rakyat, khususnya golongan kurang berkemampuan dalam menepani cabaran kos sara hidup dan berharap ia diteruskan. Mereka yang ditemui RTM berkata bantuan yang dinantikan ini dapat membantu meringankan kos perbelanjaan harian selain dibelanja untuk penyediaan kelengkapan persekolahan anak-anak. Mengurangkan beban kami, apalagi macam kami tiada kerja,
harap anak-anak memberi. Pun kasihan anak-anak pun ada juga tanggungjawab. Terima kasih kepada kerajaan sekarang tidak memutuskan bantuan. Kami harap tolong teruskan pemberian dari kerajaan untuk menolong orang yang susah macam kami, orang yang perlu bantuan. Saya memang setuju juga lah. Memang dapat membantu pemberian harian kita lah. Bagi pihak saya, memang saya rasa berterima kasih lah untuk kerajaan yang terkini lah. Sebab membantu pada orang yang tidak berapa ada kemampuan lah. Terima kasih kepada kerajaan kita, Kerajaan Persekutuan kerana telah memberi bantuan yang telah banyak membantulah dari segi perbelanjaan harian. Terutama sekali masa-masa pembukaan sekolah ni banyak membantulah. Kita harapkan bantuan sebegini diteruskanlah oleh kerajaan. Pembayaran fasa 1 STR bernilai 1.67 bilion ringgit kepada 8.7 juta golongan B40 dikreditkan secara berperingkat ke dalam akaun bank penerima mulai semalam. STR fasa 1 membabitkan kategori penerima 4 juta isi rumah dengan kadar RM300, 1.2 juta warga mas tanpa pasangan menerima bantuan RM100, manakala 3.5 juta golongan bujang RM100. Seorang penjawat awam kerajaan negeri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu melibatkan 16 pertuduhan suapan berjumlah RM45,000 daripada pengurus sebuah syarikat kilang sawit. Tertuduh membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Jason juga. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan tersebut di salah sebuah bank komersial di Sipitang pada 7 Januari 2017 mengikut Seksyen 25-1 dan Seksyen 25-2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pertuduhan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nurul Izzati Sapifi, manakala tertuduh diwakili Peguam Syed Anwar Sharif Abdullah. Hakim kemudiannya menetapkan sebutan semula kes pada 15 Februari depan dengan tertuduh diikat jamin RM25,000 dan seorang penjamin tempatan. Tertuduh juga dikehendaki melapor diri setiap 2 bulan sekali di Pejabat SPRM Sabah selain perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan dari negeri di bawah bayu kali ini. Kembali bersama Dia untuk lebih banyak perkembangan semasa seluruh negara. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dia Sahlan langsung dari Sabah. Baik saudara, pengusaha premis perniagaan di Labuan diingatkan agar sentiasa memastikan tiada halangan di laluan keluar masuk dan pintu belakang premis mereka. Ia bagi memastikan operasi menyelamat dan memadam api dapat dilakukan dengan pantas sekiranya berlaku kebakaran. Timbalan Pengarah JBPM Labuan Emil Tahin berkata, ini termasuk memastikan sistem penggera berfungsi dengan baik. Setiap pengusaha-pengusaha, khususnya di supermarket-supermarket besar, ya, supaya memastikan laluan-laluan itu tidak dihalang. Pintu-pintu keluar, setiap kali membuat bisnis, buka bisnis, bukalah kunci yang di belakang itu, ya, jangan dikunci. Dan laluan itu jangan dihalang, ngetak barang dan sebagainya. Beliau hadir kempen keselamatan kebakaran dan OPS rondaan sempena Tahun Baharu Cina di salah sebuah pasaraya di Labuan yang disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail. Sebanyak 153 rondaan membabitkan 3 buah balai bomba bermula 15 hingga 31 Januari ini sebagai langkah pemantauan. Sementara itu, jelas Ridwan, kesedaran masyarakat tentang risiko kebakaran amat penting dan perlu dipertingkat. Sekiranya kita ingin meninggalkan rumah untuk balik kampung dan sebagainya, kita perlu memastikan keadaan rumah itu dalam keadaan yang tidak berisiko untuk kejadian kebakaran. Sepanjang tahun lalu, JBPM Labuan merekodkan 986 panggilan kecemasan melibatkan 171 kes kebakaran, 687 penyelamatan dan 128 kes khidmat khas.
Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang pula. Penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan bantu perubahan iklim semasa, antara fokus berita dari Sarawak. Perinciannya bersama rakan penyampai Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Dia. Sarawak harus menguasai teknologi pengumpulan data dan kecerdasan buatan AI dalam membantu perubahan iklim semasa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, dengan perubahan iklim yang kini memberi impak menyeluruh, manusia pada masa ini yang bergantung kepada teknologi bagi memudahkan cara hidup dan cara bekerja. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan dengan cuaca yang semakin panas yang memberi kesan langsung kepada sumber makanan, perolehan data semasa adalah penting bagi memastikan hala tuju kerajaan selari dengan konflik dan kehendak semasa. Beliau memberitahu demikian semasa menerima kunjungan hormat daripada Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya, Kuching. Kunjungan hormat tersebut diketuai oleh pengerusi SDEC Tan Sri Datuk Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani. Kunjungan itu bertujuan untuk menjemput Premier Sarawak bagi Majlis Perasmian Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia 2023 yang akan diadakan pada Oktober nanti. Acara antarabangsa itu akan berlangsung pada 4 hingga 6 Oktober di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Jumlah purata kutipan sampah oleh Majlis Perbandaran seluruh Sarawak meningkat sehingga kira-kira 700,000 tan sampah pada setiap tahun. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, senario itu memerlukan Majlis Perbandaran memperuntukkan sejumlah wang yang besar bagi menangani longgokan sampah tersebut. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak menjelaskan bahawa ini juga termasuk kos penyelenggaraan tapak pelupusan sampah. Menurutnya, berdasarkan data yang diperolehi pada tahun 2019 hingga 2020, ia menunjukkan lebih 30% daripada hasil Majlis Perbandaran telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut. Ujarnya lagi, ini bermakna sekiranya tiada langkah proaktif yang dilakukan untuk melaksanakan aktiviti bahan kitar semula dan pengurusan sisa pepejal yang baik, maka ia akan memberi impak negatif kepada hasil pendapatan kewangan majlis di bawah pihak berkuasa tempatan dalam jangka masa panjang kelak. Ujarnya lagi, ini bermakna sekiranya tiada langkah proaktif yang dilakukan untuk melaksanakan aktiviti bahan kitar semula dan pengurusan sisa pepejal yang baik, maka ia akan memberi impak negatif kepada hasil pendapatan kewangan majlis di bawah pihak berkuasa tempatan dalam jangka masa panjang kelak. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah program pertandingan kitar semula peringkat sekolah zon Kuching dan Samarahan bagi tahun 2022 di Auditorium Muzium Budaya Borneo di Kuching. Justru beliau menyambut baik program seumpama itu dilaksanakan bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar sekolah yang merupakan salah satu daripada amalan yang harus diterapkan dalam amalan harian. Jelasnya lagi, program amalan 3R iaitu guna semula, kitar semula dan kurangkan dalam komuniti penting untuk mengukuhkan kesedaran masyarakat tentang perlindungan alam sekitar dan pengurangan sisa di tapak pelupusan sampah sekaligus boleh membantu dalam pengurangan pelepasan gas rumah hijau yang dihasilkan di tapak pelupusan sampah yang merupakan salah satu punca kepada perubahan iklim. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Sim turut menyampaikan anugerah khas kutipan aluminium tertinggi kepada Sekolah Jenis Kebangsaan SJK China Chonghua nombor 3 bagi kategori sekolah rendah, Chonghua Middle School nombor 1 bagi kategori sekolah menengah. Bagi anugerah khas kutipan plastik tertinggi pula dimenangi SJK Chonghua nombor 2 dan Chonghua Middle School nombor 1. Manakala bagi anugerah khas kutipan kotak minuman tertinggi dimenangi oleh SJK Chonghua nombor 2 dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Sementara itu, bagi kategori pihak berkuasa tempatan pula, johan pertandingan dimenangi Majlis Bandaraya Kuching Selatan, tempat kedua Majlis Perbandaran Sibu dan tempat ketiga Dewan Bandaraya Kuching Utara. Manakala bagi program Recycle for Life Circle Poster Competition 2022 di zon Kuching dan zon Kota Samarahan, bagi kategori sekolah rendah dimenangi SJK Chonghua Pangkalan Baru dengan tajuk Love Green Go Green dan johan bagi kategori menengah pula dengan tajuk poster
poster Think Smart, Think Green, Think 5R dimenangi oleh SMK Bandar Kuching nombor 1 sekaligus memenangi anugerah utama Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Seramai 72,000 pelajar dari 111 buah sekolah menyertai program tersebut melibatkan 69 buah sekolah di zon Kuching dan Semarahan dan 42 sekolah dari zon Sibu dan Sarike. Baik, media arus perdana di Sarawak digesa untuk terus menegakkan nilai-nilai keterangkuman yang sedia ada dalam kalangan rakyat negeri ini menerusi maklumat-maklumat yang disalurkan. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, usaha tersebut penting memandangkan Sarawak bakal menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Sim berkata beliau tidak risau mengenai masa depan status kewangan negeri ini kerana Sarawak bakal dilimpahi kekayaan dalam tempoh 7 tahun akan datang. Sebaliknya, beliau bimbang nilai-nilai inklusiviti termasuk perpaduan dan saling hormat-menghormati akan berkurangan ketika rakyat mengecapi nikmat kekayaan kerana ia boleh mewujudkan situasi tidak diingini, terutama sekali polarisasi dan perbezaan. Dalam pada itu, Timbalan Premier turut menyeru pengamal media arus perdana agar terus bersama-sama memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara. Beliau berkata demikian dalam majlis bersama pengamal media yang dianjurkan sempena sambutan Tahun Baru Cina di Kuching. Jelasnya, sebagai sebuah institusi profesional dan berkredibiliti tinggi, penting untuk media arus perdana menyalurkan maklumat yang tepat mengenai usaha-usaha kerajaan termasuk dalam penyediaan kemudahan infrastruktur bagi memastikan keharmonian rakyat. Lebih 200 pengamal media hadir pada majlis tersebut yang turut disertai Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang serta Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Lo Kechiang. Persimpangan lampu isyarat di bulatan Tabuan Tranquility Kuching kini beroperasi dan dibuka kepada orang awam bermula hari ini. Pra-pelancaran pembukaannya disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas yang turut disertai Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Chiu Chi Yo dan Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Richard Tajan. Bercakap selepas pra-pelancaran itu, Dato' Amar Douglas Ugah berkata ia merupakan persimpangan lampu isyarat yang pertama telah siap daripada 5 keseluruhan persimpangan yang dibina di sepanjang Kuching Semarahan Expressway. Katanya beliau telah dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembinaan bagi 4 lagi persimpangan berjalan lancar dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan melahirkan keyakinan keupayaan pihak kontraktor menyiapkan pembinaan 4 persimpangan terbabit. Jelas beliau, ia merupakan sasaran Kerajaan Sarawak. Projek terbabit dijadualkan siap pada 10 Januari 2024. Projek berkenaan menelan kos keseluruhan sebanyak 72.7 juta ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak merampas 13,000 liter minyak diesel bersama dengan peralatan dengan anggaran nilai rampasan berjumlah RM30,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis yang disyaki menyimpan barang kawalan tanpa lesen atau permit berdekatan lorong sabur Jalan Pending di Kuching awal pagi tadi. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata dalam serbuan kira-kira pukul 5.30 pagi, seorang lelaki berusia 43 tahun yang disyaki penjaga stor simpanan minyak diesel turut ditahan bagi tujuan siasatan lanjut. Katanya suspek didapati tidak mempunyai sebarang lesen atau permit khas atau surat kebenaran dari pengawal bekalan bagi berurusan dengan barangan kawalan berjadual. Menerusi satu kenyataan, Matthew Dominic berkata, kes akan disiasat di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak dilesenkan. Serbuan dijalankan oleh 10 orang pegawai penguatkuasa hasil risikan dan siasatan yang telah dibuat sejak 2 minggu lepas.
Matthew Dominic menegaskan pegawai penguatkuasa KPDN Sarawak akan terus menjalankan pemantauan dan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas mana-mana orang yang disyaki melakukan penyelewengan melibatkan barang kawalan di negeri ini. KPDN Sarawak juga memohon masyarakat supaya bersama-sama membantu kementerian dengan menjadi mata dan telinga dengan menyalurkan maklumat melalui saluran rasmi kementerian. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Klinik amal percuma dan bantuan awal ke Institusi Pengajian Tinggi IPT antara perkongsian berita dari Kuala Lumpur hari ini. Untuk perincangan lanjut, kita bersama Suhil Muhammad Nur. Silakan Suhil. Ya, benar dia. Seramai 27 pelajar Institusi Pengajian Tinggi yang melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda dan diploma menerima cek skim bantuan awal ke IPT. Bantuan secara sekali bayar itu bagi meringankan beban pelajar dalam kalangan keluarga kurang berkemampuan. Jelas isteri Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kriteria pemilihan berdasarkan pendapatan di bawah RM1,000 selain perlu menetap di wilayah persekutuan. Menerusi majlis yang berlangsung di Pejabat Ahli Parlimen Bandar Tun Razak itu, 9 surat tawaran skim mikrokredit Yayasan Wilayah Persekutuan turut diserahkan kepada peniaga Parlimen Bandar Tun Razak yang layak. Pinjaman modal perniagaan sehingga RM5,000 itu bagi membantu penjaja dan peniaga mengembangkan perniagaan. Turut diserahkan bantuan tunai bernilai RM500 kepada Maria Syahari yang hanya bergantung dengan bantuan Baitumal sebanyak RM500 sebulan. Sepanjang 37 tahun penubuhannya, Yayasan Wilayah Persekutuan berjaya membantu 400,000 pelajar menerusi skim bantuan awal dan skim berkaitan. Projek Rintis Cashless at Paddy dilancarkan di 28 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia Paddy terpilih di seluruh negara. Kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyebut projek Rintis itu bertujuan membudayakan pembayaran tanpa tunai dalam kalangan masyarakat luar bandar menerusi pameran dan aktiviti. Mendapat kerjasama Payments Network Malaysia Sdn Bhd PayNet, projek selari dengan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia untuk mempertingkatkan tahap literasi pembayaran digital. Projek bermula di Paddy PPR Seri Pantai dan Paddy PA Seri Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 31 Disember lepas yang diteruskan di Paddy Taman Kelisa serta Paddy Soeharto diikuti beberapa Paddy di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Kajian Cerapan Pembayaran Digital PayNet 2022, MCMC memaklumkan 78% rakyat negara ini masih lagi cenderung menggunakan pembayaran tunai pada 2021, kurang 11% berbanding 2020. Pasukan Tan Pegging Unit Berkuda Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan bersaing mewakili negara di peringkat antarabangsa pada International Tan Pegging World Cup Qualifier Group A. Ia bakal berlangsung di Kahirah, Mesir bermula 21 Januari hingga 27 Januari depan. Anggota Unit Berkuda Jabatan Penguatkuasaan DBKL, Ahmad Mufid Makmum bersama-sama 3 atlet Unit Berkuda PDRM dan seorang atlet ATM antara yang menggalas tanggungjawab mewakili negara. Harapan saya dalam pasukan ni kami perlukan kerjasama yang lebih kuatlah untuk bertanding dekat luar sebab dia sebenarnya atlet daripada 3 PDRM, 1 ATM dan 1 Badan Raya. So maknanya harapan saya kita dapat buat yang terbaik untuk negara, untuk jabatan masing-masing. Pemilihan berdasarkan keputusan terbaik pada 3 siri pusingan kelayakan yang diadakan sebelum ini di Kuala Lumpur Polo Club dan Taman Equestrian Putrajaya.
Memperkenalkan seni kaligrafi dan seni zukruf. Itu matlamat penganjuran Restu Global Islamic Art Festival menerusi inisiatif Yayasan Restu dan Nasrul Quran yang menghimpunkan pelbagai artifak dan kaligrafi dari negara luar termasuk Iran, Iraq dan Turki. Pengerusi Eksekutif Yayasan Restu merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Nasrul Quran, Datuk Abdul Latif Mirasa, optimis festival berpotensi menjadi platform terbaik untuk lebih mendalami Al-Quran. Kita juga nak mengingatkan anak kita dan juga ibu bapa bahawa Quran ini dia begitu hebat dari segi isi kandungannya, termasuk untuk menarik anak-anak kita dalam membuat kraft tangan, ya. Terlibatkan dalam bidang digital, ya, dalam berbagai-bagai aspek kehidupan. Festival bertema Jati Diri Personaliti Quran bertujuan memperkenal peranan Yayasan Restu dan Kompleks Nasrul Quran dalam kegiatan seni Islam, gedung ilmu dan pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia. Festival di Kompleks Nasrul Quran Presin 14 Putrajaya itu dibuka secara percuma setiap hari dari 9 pagi hingga 6 petang, Sabtu dan Ahad dilanjutkan sehingga 9 malam. Berlangsung bermula 20 Januari hingga 29 Januari, festival dirasmikan Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan yang juga Timbalan Pengerusi Yayasan Restu. Lebih 5,000 peserta menyertai International Walk for Peace, anjuran International Associations for Educators for World Peace IAEWP, selain mendidik masyarakat terutama generasi muda supaya tidak berpecah belah. Program tersebut turut menggalakkan mereka mencintai keamanan. Menurut Kansela IAEWP Malaysia, Syed Ariniri Al-Idrus, sambutan hangat itu satu petanda positif. Objektif penganjuran program ini, yang pertama, kita nak memberi pendidikan keamanan kepada khususnya kepada para pelajar sekolah dan guru. Bahawa keamanan ini kena bermula daripada diri kita sendiri. Kalau kita bermula daripada diri kita sendiri, kita melihat perkara-perkara yang memecah belahkan itu, kita tidak menyertai mereka, maka perpecahan itu tidak akan berlaku. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Hafiz Ridwan Mat Daud berpandangan program tersebut amat bermanfaat. Program ini adalah merupakan satu usaha daripada IAEWP khusus untuk keamanan, membawa mesej keamanan dan juga memupuk semangat ataupun cintakan keamanan dalam kalangan murid-murid sekolah khususnya. Program dengan tema keamanan dan perpaduan berlandaskan prinsip rukun negara itu berlangsung di Putrajaya. Baik, saudara, ini pula melibatkan Sukan Sepak Takraw Negara. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM melakukan rombakan lebih 50% terhadap struktur kejurulatihan dan pemain kebangsaan sebagai persediaan menghadapi Sukan C dan Sukan Asia pada tahun ini. Menurut Presiden PSM, Datuk Muhammad Sumali Ridwan, cadangan nama jurulatih dan pemain telah diserahkan kepada Majlis Sukan Negara pada minggu lalu sebelum diputuskan pada mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja hujung bulan ini. Rombakan baru kejurulatihan telah pun kita hantar cadangan dan juga pemain-pemain. Okey, MSN akan mungkin membuat kontrak yang baru dan PSM pun dah menghantar beberapa hari yang lalu cadangan jurulatih, cadangan pemain yang untuk kontrak yang baru. Paparan itu mengakhiri perkongsian berita dari Kuala Lumpur. Untuk perkembangan berita seterusnya, kembali bersama dia. Baik, terima kasih Suhil langsung dari Kuala Lumpur.
Saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang mengenal pasti 34 black spot yang kerap berlakunya kemalangan. Angka itu bertambah berbanding 32 lokasi tahun lalu selepas senarai baharu berkenaan turut menyenaraikan satu lokasi masing-masing di Bentong dan Raub. Pengarah JPJ Pahang, Kamarul Iskandar Nordin berkata, menerusi maklumat tersebut, pihaknya akan mempergiatkan pemantauan serta advokasi kepada pengguna jalan raya sepanjang tempoh itu bagi mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. JPJ Pahang akan memantaulah lokasi-lokasi itu black spot lah kemalangan, yang mana kita di sini terdapat 34 lokasi black spot kemalangan di seluruh negeri Pahang. Kawasan-kawasan ini itu kita akan pantau lah, akan pantau secara serius untuk kita mengurangkanlah jumlah kemalangan semasa tempoh itu perayaan OPTBC ini. Selain itu, JPJ Pahang juga akan membuat rondaan sepanjang Tahun Baharu Cina membabitkan beberapa lokasi antaranya di Lebuhraya Pantai Timur 1 LPT1, Jalan Kuantan Kemaman dan Jalan Kuantan Gambang. Rondaan juga dilakukan di Jalan Kuantan Pekan, Jalan Kuantan Temerloh, Jalan Temerloh Jerantut, Jalan Bentong Raub, Lipis Lebuhraya CSR dan Jalan Kuantan Segamat. Turut terlibat rondaan Jalan Simpang Jengke, Bandar Pusat Jengke, Jalan Paloh Hinai, Bandar Pekan, Jalan Bukit Ibam Muazzam Jalan Bukit Ibam Muazzam Shah, Kuala Rompin, Jalan Bahau, Keratung dan sekitar Cameron Highlands. Sepasang kekasih ditahan polis selepas dipercayai terlibat aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah ketika sedang berehat di sebuah hotel bajet di Kuantan. Selain penahanan, suspek berusia 23 dan 25 tahun itu turut ditemukan sepucuk pistol jenis Zoraki M906TD mengandungi 5 butir peluru. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Wan Zahari Wan Busu berkata, operasi melibatkan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Jumaat lalu. Siasatan lanjut membawa kepada rampasan dadah jenis ganja seberat 1.967 kilogram, syabu 279.1 gram dan pil yaba 14.35 gram di bilik sewa mereka di kawasan Pancing, Kuantan. Turut dirampas sepucuk pistol, 1 kelopak, 5 butir peluru dan sepasang sarung tangan berwarna biru dianggar bernilai RM41,635. Sebuah kereta Proton Iris bernilai RM32,800 dan wang tunai RM1,000 turut disita di bawah Akta Dadah Berbahaya Kurungan Pelucut Hakan Harta 1988. Ini mempunyai rekod jenayah dan perempuan ini mempunyai rekod dadah, rekod narkotik. Mereka ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, Seksyen 39A Kurungan 1 ADB 1952 dan Seksyen 12 Kurungan 2 ADB 1952. Sementara itu, suspek lelaki juga disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api Kurungan Penalti Lebih Berat 1971. Kedua-dua suspek direman 7 hari sehingga 20 Januari bagi membantu siasatan. 28 bas ekspres di 6 depoh di Melaka diperiksa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka dalam UP Tahun Baru Cina 2023. Keputusan itu bagi memastikan kenderaan beroperasi ke destinasi masing-masing mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pengarah JPJ Melaka, Muhammad Firdaus Sharif memaklumkan pemeriksaan melibatkan aspek teknikal selain dokumen berkaitan iaitu permit serta cukai jalan. Sepanjang tempoh UP TBC itu juga, JPJ akan menemukan
menempatkan anggota di terminal-terminal bas untuk membuat pemeriksaan ke atas semua bas ekspres yang keluar masuk ke negeri ini. Aspek pemeriksaan juga sama seperti di depo supaya kenderaan terlibat sentiasa dalam keadaan selamat digunakan untuk perjalanan sekaligus mengurangkan risiko kemalangan jalan raya membabitkan kenderaan-kenderaan berat. Dalam pada itu, beliau berkata lebih 1,000 kenderaan awam diperiksa dengan 180 daripadanya diambil tindakan bagi tempoh 14 Januari hingga semalam. Pemantauan akan diteruskan dengan operasi Tahun Baru Cina bermula hari ini hingga 27 Januari depan. JPJ Melaka juga tidak akan berkompromi dengan pemandu warga asing yang didapati melanggar peraturan jalan raya. Berdasarkan risikan, terdapat kes melibatkan pemilik kenderaan tempatan memberi kebenaran kepada warga asing tanpa lesen untuk menggunakan kenderaan mereka. Setakat bulan ini daripada 1 Januari lah kita ambil 1 bulan sehingga ke hari ini lebih kurang 17, kita dah jalankan lebih kurang dalam 2 kali pemeriksaan lah. Pemeriksaan mengejut dan mengejutkan, dan setakat 2 pemeriksaan yang kita buat tu sebanyak 11 buah kenderaan yang telah kita sita lah. Dan pemeriksaan mengejut tu pun kita akan still adakan juga, tapi antara masa tempat tu kita akan maklumkan kemudian lah. Operasi mengejut akan dilakukan pihaknya bagi mengekang modus operandi yang sentiasa berubah. Akibat berdepan pertuduhan kemuka dokumen palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, seorang wanita gagal menahan perasaan apabila menangis teresak-esak mohon jaminannya dikurangkan. Pemilik Muiza Global Enterprise Yuzawati Yusof, 43 tahun, mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan pada prosiding di hadapan Hakim Elizabeth Payawan di Mahkamah Session Air Keroh. Tertuduh didakwa memberi borang pengesahan pekerja program insentif pengambilan pekerja pada 8 Mei dan 10 Jun 2021 bagi menuntut insentif RM30,000 dan RM14,100 dengan pernyataan palsu nama pekerja baharu sedangkan ia bukan pekerja syarikatnya. Perbuatan dibuat di Pejabat Perkeso Wisma Perkeso, Jalan Persekutuan MITC Air Keroh. Ia mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Seksyen 24/2 Akta sama. Jaminan RM20,000 ditawarkan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Irwan Shah Abdul Samad. Tanpa diwakili peguam, tertuduh mohon jaminan dikurangkan dan dilepaskan dengan jaminan RM13,000. Sementara itu, dalam prosiding di mahkamah sama, 2 pemilik syarikat, Nur Hakimi Saidin 26 dan Muhammad Faiz Muhammad Rashid 23, turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berasingan iaitu mengemukakan dokumen palsu bagi tujuan sama di Pejabat Perkeso pada 16 Mei dan 8 Jun 2021. Mereka masing-masing didakwa mengemukakan dokumen mengandungi penyataan palsu nama pekerja baharu. Ia atas nama perusahaan Nasi Ayam Asia bertarikh 16 Mei 2021 dan perusahaan Faiz Light Station Enterprise 8 Jun 2021 bagi menuntut insentif berjumlah RM44,600 dan RM34,100. Jaminan RM20,000 ditawarkan bagi Nur Hakimi dan RM15,000 bagi Muhammad Faiz dengan seorang penjamin serta syarat tambahan. Selepas mendengar rayuan sendiri Nur Hakimi dan Muhammad Faiz, mahkamah membenarkan mereka dilepaskan dengan jaminan masing-masing RM12,000 dan RM10,000. Baik saudara, paparan itu menutup tirai berita wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam perpaduan.